أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Ayat 58 surah Maryam. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut hubungnya dengan para rasul dan para nabi. Sebahagian daripadanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam surah Maryam ni sebagai satu pujian bagi nabi-nabi, rasul-rasul yang diangkat darajatnya, yang Allah puji kedudukan ataupun kehidupan mereka yang betul janji, yang ikhlas, yang dijaga daripada segala kejahatan. Yang makhluk-makhluk nak pergi buat kejahatan kepada dia, maka Allah Ta'ala jaga. Setengah Nabi, setengah Rasul, Allah Ta'ala ayat katanya, kami angkatkan darajat kedudukan mereka itu di dunia dan di dalam syurga. Mari ayat yang ke-58 ni, Allah raya. Sebenarnya kita belajar dah, dengar dah kemarin, tapi ulang sekali lagi. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. Mereka itulah sebahagian dari nabi-nabi yang telah dikurniakan oleh Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka. Alhamdulillah, nabi-nabi yang disebut di sini bukan nabi yang hanya ada di dalam surah Maryam yang disebut kisah mereka sahaja. Bahkan semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Alhamdulillah, semua kita ni mari daripada Adam belaka. Mari daripada Adam dan Hawa. Dan dari keturunan orang-orang yang kami bawa dalam bahtera bersama-sama Nabi Nuh. Ya, manusia pada zaman itu dia tak ramai sangat. Mula daripada keluarga Nabi Adam alaihi salam, jadi anak, jadi cucu, cicit. Maka lama kelamaan ketika peristiwa Nabi Nuh alaihi salam yang Allah tenggelamkan kaum dia dengan sebab durhaka dan berdosa, maka orang yang duduk di atas kapal Nabi Nuh lah yang dikatakan sebagai orang yang menjadi bapa dan ibu kepada orang generasi baru selepas daripada Nabi Adam satu yuk satu samai pada masa tu. Lepas tu pergi pada zaman Nabi Nuh. Mula orang pun mula biak. Pergi lagi. Dan dari keturunan orang-orang yang kami bawa dalam bahtera bersama-sama Nabi Nuh, dan dari keturunan Nabi Ibrahim, dan dari keturunan Israel. Ini Allah raya pasang jadi tertib satu persatu. Daripada Adam pergi kepada Nuh, pergi kepada Ibrahim, dan pergi kepada Israel. Israel di sini iaitunya Nabi Yaqub. Anak cucu daripada mereka ini semua tu. Dan mereka itu adalah dari orang-orang yang kami beri petunjuk hidayah dan kami pilih. Pilih untuk jadi nabi dan jadi orang soleh, jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Hidup mereka di atas muka dunia dan jadi orang yang dapat nikmat Allah dalam akhirat kelak. Alhamdulillah. Ni orang-orang fisik belakang yang Allah Ta'ala rayak. Seperti mana di dalam suratul An'am. Allah firman dalam
beberapa ayat. Nama-nama Nabi ni banyaknya beripung di dalam stakar ayat dia panggil. Allah Ta'ala firman-Nya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Hujjah-hujjah kami itu kami berikan kepada Nabi Ibrahim ala qaumih, supaya Nabi Ibrahim kecek royak dakwah kepada kaum dia. Narfa'u darajatin man nasha'. Kami angkat beberapa darajat kepada siapa yang kami kehendak. Ini hak Allah Ta'ala. Dia nak wi kepada siapa, tak sewi kepada siapa, hak ni hak Allah. Lepas tu apatah lagi orang yang jadi rasul-rasul, jadi nabi-nabi ni, Masya Allah, banyak yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka kebaikan dunia pun bui, akhirat pun bui. Dan orang yang turut Nabi, tak ada kira lah zaman Nabi mana-mana, siapa yang turut Allah, turut Rasul, turut Nabi, maka Allah janji katanya, kami akan angkat darajat dia. Alhamdulillah. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah amat bijaksana dan amat mengetahui. Lepas tu lepas pada tu sebut dalam suratul An'am ni, dalam suratul An'am. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Kami beri kepada Nabi Ibrahim saat ni, iaitunya Ishaq. Lepas pada Ishaq, iaitunya Yaqub. Ini anak cucu dah. Wa kullan hadaina. Dan semua saat ni, sama ada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, kami beri hidayah, buka jalan petunjuk yang sebenar kepada mereka. Wa Nuhan hadaina min qablu. Dan kepada Nabi Nuh juga kami beri hidayah ataupun petunjuk sebelum daripada tu lagi, sebab Nabi Nuh ni yang mari belum pada Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Ini mula kau sebut banyak dah nama Nabi. Dan daripada anak cucu Nabi Nuh saat ni, iaitunya Nabi Daud. Ataupun setengah daripada anak cucu Nabi Ibrahim saat ni, iaitunya Nabi Daud. Nah, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Ini sebut nama banyak di dalam ayat-ayat ni. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang sentiasa buat kebaikan. Sebut lagi, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. Dan orang yang Allah Ta'ala buka hidayah ataupun beri petunjuk, iaitunya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Ni daripada keturunan Nabi Ibrahim lah ni. Kullun minas salihin. Semua saat ni Allah Ta'ala puji mereka itu adalah daripada golongan orang-orang yang soleh. Orang soleh ni maknanya orang yang buat baik sentiasa. So lagi, hal ni saya tambah ni. Kalau soleh ni iaitunya orang yang berjuruh pada diri dia. Tapi lagi istilah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran ni, al-muslihun wa ahluha muslihun. Perkataan muslihun artinya orang yang bukan saja baik pada diri dia, tapi dia baki orang baik, hak dia curah kepada masyarakat, dia benar-benar hak molek-molek, tinggal jasa molek-molek. Ni dia panggil muslihun. Alhamdulillah, kita klik semula kepada ayat. Allah Ta'ala sebut lagi. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan anak cucu daripada nabi-nabi pada zaman dahulu, iaitunya Nabi Ismail. Anak siapa tu? Anak Nabi Ibrahim. Wal Yasa', Nabi Ilyasa. Sebut nama ya, tapi kisah jarang kita nak dengar Nabi Ilyasa. Nah,
wa Yunus, Nabi Yunus, wa Lutan, dan Nabi Lut, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semua hak sebut sat ni, 2, 3, 4, 5 orang ni, kami lebihkan mereka kelebihan di atas manusia sekalian alam. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Ini Tuhan janji juga bapak-bapak mereka, anak-anak cucu mereka, saudara-saudara mereka, dan kami pilih mereka dan beri hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Alhamdulillah. Ni sebagai prakop ayat untuk kita nak pergi faham ayat yang ke-58 ni, Allah Ta'ala sebut kisah-kisah Nabi, nama-nama Nabi di dalam Quran. Terutamanya di dalam suratul An'am yang saya baca saat ni, ada pada ayat 83 sampai 87. Alhamdulillah. Kita pun dapat gambar katanya Rasul-Rasul, Nabi-Nabi ni adalah duta Allah Ta'ala di atas muka bumi. Jadi Allah Ta'ala pisik kepada puak dia, cerak dah. Yang pertama sekali dapat hidayah. Lepas tu kerja-kerja Rasul semua ni adalah kerja dakwah. Kerja menyeru manusia pergi ke jalan yang lurus, jalan bonlek, jalan untuk nak pergi ke syurga. Sebab itulah Allah Ta'ala rakyat, ulaikal ladzina hadallahu fahbihudahu muqtadih. Mereka itulah orang yang Allah buka hidayah, beri petunjuk yang sebenar, fabihudahu muqtadih. Dengan hidayah yang Allah buka kepada nabi-nabi, rasul-rasul itulah hendaklah kamu turut. Royak sini bukan royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dak. Tapi royak kepada kita semua manusia sampakah akhir dunia. Jejak langkah Rasul dia panggil. Terutamanya jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang teragung, kita kena turut jalan yang sebenar. Ngaji ajaran Nabi. Sebab tu Nabi dia suruh kita kasih kepada Allah, kasih kepada dia. Orang ada kasih kepada Allah, dia berasa tak nak ngaji Quran, berasa nak tahu ilmu Allah, berasa nak apa? Berasa nak tahu gapo yang ada di dalam Quran. Allah, ni tanda katanya orang tu dia cinta kepada Allah. Dia berasa nak buat amal, berasa nak sungguh dalam hidup dia. Supaya juga Nabi pesan supaya kita kasih kepada dia. Kasih arti di sini, apabila kita kasih kepada Nabi, kita berasa nak amal mengikut gapo hak Nabi buat. Berasa nak ngaji, berasa nak tahu. Bukan saja nak sanjung Nabi. Diri Nabi sendiri pun alhamdulillah kita berasa kalau boleh jumpa dengan Nabi, berasa nak dekat, berasa nak peluk. Berasa nak mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelas di akhirat sikit lagi kita akan boleh tengok Nabi depan sama depan kita. Apatah lagi orang yang boleh masuk dekat dengan Nabi, boleh makan, boleh minum air di kolak Al-Kausar. Hal ni hak fisik yang Tuhan beri kepada siapa yang dia kehendak. Tapi kita bukan arti katanya nak kepada Nabi tu, nak kepada tubuh badan dia, nak boleh tengok dia, boleh jamuh dia. Bukan hak tu saja. Nabi adalah manusia biasa. Tuhan ayat di dalam Quran suruh Nabi perakat kepada orang ramai. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah hai Muhammad kepada orang ramai, aku ni manusia serupa dengan kamu juga. Jadi Nabi makan, minum, tidur, berumah tangga, boleh anak, boleh cucu. Ada perasaan, ada Nabi suka, ada Nabi duka. Ada hak Nabi pumcai, ada hak Nabi saucai. Ada belakang. Manusia seperti orang ramai juga. Tapi hak bezanya yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku. Hak ni hak tak serupa.
Kita manusia biasa ni, Allah Ta'ala tak wi wahyu. Tapi Allah Ta'ala wi ilham. Ilham, apa? Bisikkan daripada malaikat-malaikat. Orang apabila hati dia cuci, bersih, molek, maka malaikat mari hidup saing dengan dia. Mari hidup sekali dengan dia. Tapi orang dia hati tak molek, perbuatan kecek tak molek, syaitan mari hidup jadi qarin. Dia jadi saing. Kita tak say macam tu. Kita naknya malaikat mari duduk saing dengan kita. Apatah lagi, orang yang jadi rasul-rasul, nabi-nabi, masya-Allah. Allah Ta'ala wi wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam, mari duk wi wahyu kepada mereka. Ada setengah-setengah nabi ada kitab. Setengah nabi, kebanyakan nabi tak ada kitab. Tapi guna kitab hak sebelum pada tu. Maknanya guna syariat hak nabi belum pada tu hak ada kitab, maka nabi hak mari lepas pada tu guna kitab tu. Supaya kita tak ada dah rasul lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagai pusaka yang berharga yang lumayan, iaitu Al-Quran. Allah Taala waktu turun kepada nabi pada zaman nabi, Quran tak ada lagi sebuah pasang boleh baca semuka tak ada. Semua tu duduk dalam dada belaka, duduk dalam dada sahabat. Nabi terima daripada Jibril mulut ke mulut. Nabi pun mengajar sahabat mulut ke mulut. Pakak mengapa orang tu mengapa banyak, orang ni mengapa sikit. Bermakna cuba kita gambar katanya banyakan orang di zaman Nabi ni orang yang nak kepada ajaran agama. Masya-Allah. Nak kepada Quran. Nabi royak gapo pakak amal selalu dah. Masya-Allah. Ha ni geligornya orang duduk di zaman Nabi. Lepas tu semua rasul-rasul, semua nabi-nabi saat ni Allah Taala pujinya, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Iaitunya apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis. Allah ni boleh kata orang yang hati dia nom sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dibaca akan ayat-ayat Allah, ataupun mereka itu sendiri baca ayat Allah. Supaya kita baca ayat-ayat Quran bila temu tempat sujud. Kalau tak temu tempat sujud pun begitu juga apabila kita sujud kepada Allah. Dalam semaya kita terutama sekali, dalam semaya teriak tubir air mata. Allah, hak ni bukan mudah-mudah dah. Saya yakin katanya air mata ni bukan mudah nak pergi tubik. Kalau sekiranya hati kita tak bersih, dia payah nak tubik. Dia kena hati bersih, hati cuci. Lepas tu kita sentiasa amal benar-benar hak molek dalam hidup kita, terutamanya kena dengan ajaran Allah, kena dengan ajaran Nabi. InsyaAllah air mata dia akan tubik. Tak ada letak katanya kena orang ngaji saja nak boleh tubik air mata. Orang biasa tubik air mata. Nak di hati bersih. Sebab tu Allah Ta'ala puji mereka ini, iaitunya nabi-nabi, rasul-rasul, segeranya sujud serta menangis. Kharru sujadan. Kalau kecek bahasa kampung dia panggil suku semai. Ha tu nampak selalu katanya sujud serta dengan menangis. Ulama mari duk hurai hubungnya dengan menangis apabila mereka itu apa? Mereka itu idza sami'u kalamallahi al-mutadamman hujajahu wa dalailahu wa barahinahu sajadu li rabbihim khudu'an wastikanah. Apabila mereka itu mendengar perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi hujah-hujahnya, dalil-dalilnya dan bukti-buktinya, mereka itu sujud kepada Allah, kepada Tuhan mereka Allah, dan dalam keadaan khudu', rendah diri dan merasa hina. Allah, cuba kita gambar masa kita sujud. Dahi kita ni ataupun kepala kita duduk di atas. Bila kita sujud, ia sama dengan kaki kita.
duk radap tular. Bila kita berdiri, kepala kita nampak duk di atas. Tapi bila kita sujud, Masya Allah, hinonya kita letak kepala kita sama dengan kaki. Cuba kita gambar bahasa lagi. Iaitu, kita masa duduk dalam masjid. Dalam masjid, semua ni tepat tapak kaki orang belakang. Orang tu jijak, orang ni jijak, orang tu jijak, orang ni jijak. Tapi bila kita masuk dalam masjid, kita jang, dahi kita ni, duduk sujud, tepat orang duduk jijak dengan kaki. Cuba kita tanya, di rumah kita semaya, ada tak kita semaya atas latar yang anak kita, bini kita sendiri duduk jijak situ, kita pergi semaya dengan tak lapik sejadah? Ada tak? Jarang nak ada. Tapi dalam masjid, Alhamdulillah, tak tahu tak berapa ratus, berapa ribu orang duduk jijak. Kadang-kadang sapuh, tak sapuh. Hak tu duduk di orang nyapuh lah. Tapi nak ayat katanya, dahi kita ni kita jang. Walaupun tepat orang jijak, kita tak dahi kita. Sebab nom kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi orang apabila dia sujud lama serta dengan duk rabai kuam rusik dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk royak so. Sebab itulah orang apabila dia kecek banyak dengan Allah Taala dalam sujud dia, insya-Allah semua tiap-tiap cara Allah Taala akan tunai hajat orang itu. Inilah kita perlu kepada sujud kepada Allah banyak. Gapo hajat kita nak buat gotu nak buat ni, kita merayuha kepada Allah dalam sujud ataupun dalam doa kita. Kecek dengan Allah banyak. Hari-hari ni kena kecek dengan Allah Taala banyak. Kena royak benda hak kita duk nak selamat. Saya akhiri dengan satu pandangan. Masa kita ni ada 3. Nah, ni saya mula dekat ni. Masa hak lepas dah. Hak lepas. Daripada kita lahir, boleh jadi masa tu kita camkuam tak boleh lagi. Mula daripada kita lahir pak tu, kita khamsa sampai ingat gapo hak kita buat. Mari sampai ke sekarang ni. Hak sekarang ni kira katanya adalah masa yang kita hidup untuk kita rancang masa lagi akan datang. 3 masa bagi Allah. Itu bagi kita yang Allah Ta'ala bagi. Masa hak lepas dah, masa sekarang dan masa lagi akan datang. Hak lepas dah penbot rian. Jadi pengalaman jadi satu pengajaran yang sangat besar dalam hidup kita. Sekarang ni kita nak buat macam mana nak jadi masa depan kita molek. Itulah kita berhajat kepada ngaji, usaha, dengar kaih tu, kaih ni, ambil benda-benda hak molek untuk kita guna masa depan. Masa depan kita kena wang pen molek. Sama ada pasal peribadi, keluarga, masyarakat, kena wang pen untuk masa depan kita. Yang saya nak royak macam ni, kita kena kecek dengan Allah Ta'ala dalam doa kita, dalam sujud kita, royak kepada Allah. Ya Allah, aku dulu belum pada ni banyaknya dosa. Banyaknya tak kena. Banyaknya berperang dalam hidup aku. Sekarang ni aku sedar dah, ya Allah. Aku reti dah. Orang duk royak, orang duk ceramah, aku duk baca, aku duk dengar, aku duk perhati. Alhamdulillah, membimbingkanlah hidup aku sekarang sampai ke masa depan, sampai ke akhirat. Jadilah aku hidup molek. Ni dah ni. Masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kalau kita ramuan semua, iaitunya umur kita. Kita minta jadi Allah jadikan hidup kita ni hidup yang baik. Ambil daripada hak baik-baik zaman-zaman dahulu, nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang soleh, orang-orang hak juruh molek. Mari kita guna dalam hidup kita untuk kita pergi ke akhirat dengan penuh kegembiraan dan penuh dengan hati yang bersih. Inilah satu ayat yang kita dengar pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjalani cara hidup kita betul dengan hukum Allah, dengan syariat Allah, dengan perintah Allah, dengan ajaran Allah, dengan ajaran Nabi, petunjuk Nabi dan hak Nabi dia buat contoh. Semua ni kita nak kepada
kebaikan belaka. Serta kita jangan lupa bahawa Allah Rasul, lepas tu semua manusia yang orang-orang jadi juruh, jadi baik, jadi apa, kita nak belaka. Supaya jadi cara hidup kita. Mudah-mudahan dengan ini akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Dunia kita pun molek, akhirat kita pun molek, insya-Allah. Sekadar inilah untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucuri rahmat kepada kita dan hidayah buat selama-lamanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.